Dalam Quran ada 4 saja ayat tentang faraid. Ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir daripada surah An-Nisa 176 yang menceritakan tentang faraid, yang secara spesifik menyebut tentang hukum faraid tersebut. Baik, Allah kata fa in kunna nisa'an fawqa snatain. Jika sekiranya perempuan itu lebih daripada 2. Masuk fauqa sini bukan 3 ke atas, bukan. Start daripada 2 tu. 2, 3, 4, 5. Kalaulah anak perempuan itu lebih daripada 2, start daripada 2, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, maka falahunna sulutha ma tarak, maka dia akan dapat 2/3 daripada apa yang ditinggalkan. Maka termasuk dekat sini cucu perempuan. Ramai cucu perempuan akan dapat 2/3. Cuma syaratnya anak perempuan mesti tidak ada bersamanya anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, perempuan takkan dapat 2/3. Contoh, mak mati, dia ada anak perempuan 2 orang. Isteri pertama, anak perempuan 2 orang. Tiba-tiba mari seorang, dia kata saya pun anak cik mak juga. Isteri ke berapa? Isteri kedua. Maka automatically 2/3 yang layak dapat anak perempuan ni tak dapat 2/3. Dia akan dapat bersama-sama pada anak laki-laki, iaitu seorang laki-laki menyemai 2 orang. 2 campur 2 jadi 4. Maknanya bahagian dia, lelaki akan dapat 2/4, perempuan akan dapat 1/4 setiap seorang. Ini kena jelas. Yang ni yang jadi masalah, sebab kadang-kadang pernikahan yang tidak didaftarkan ataupun tidak dimaklumkan kepada keluarga yang pertama, yang menyebabkan berlaku kes perbalahan yang cukup besar di kalangan ahli waris. Baik. Cucu pula, syarat cucu saya dah sebut wajib. Cucu itu mesti anak kepada anak laki-laki saja. Kalau anak kepada anak perempuan tak layak terima pusaka. Dan syarat bagi cucu nak dapat pusaka mesti tidak ada zuriat bagi si mati. Kalau si mati ada zuriat, cucu hanya dapat tengok saja dan dia tak akan dapat pusaka. Tak dapat pusaka. Baik. Wa in kanat wahidatan, jika sekiranya orang perempuan itu seorang, anak perempuan ataupun cucu perempuan itu seorang, falahan nisfu, maka dia akan dapat separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya itu. Baik tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam faraid kita ada satu sistem namanya rad. 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 Ni siapa nak buat tesis ni sangat bagus ni. Rad dan Baitul Mal. Bila sebut rad, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, rad ni apa dia? Mengembalikan hak baki kepada ahli waris. Contoh contoh Siti mati. Siti mati, dia ada anak perempuan seorang. Anak perempuan seorang, anak perempuan yang akan dapat separuh, 1/2. Tengok ada tak waris lain? Tiba-tiba waris lain tak ada. Tak ada waris lain. Ia ada anak perempuan saja. Maka baki ni biasanya akan pergi ke Baitul Mal. Baki ni biasanya akan pergi ke Baitul Mal. Tapi kalaulah sistem rad ini dilaksanakan di Malaysia, sebab dia tak laksana lah ni. Sistem rad tak laksana di Malaysia. Rad ni apa dia? Kalaulah laksanakan di Malaysia, pastinya Baitul Mal tak akan dapat apa-apa. Jadi keringlah kantong Baitul Mal. Sebab apa? Baki separuh ni akan dapat sekali lagi kepada anak perempuan, maka anak perempuan akan dapat 100%. Walaupun mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tentang rad ini, dalam kitab-kitab fiqh pun ada sebut, tetapi untuk menjaga maslahat umum, maslahat ammah daripada maslahat khassah ni, maka diberikan hak baki itu kepada Baitul Mal. Saya pernah tanya kepada Fadilatul Syekh Dr. Hisham Kamil Al-Azhari Al-Syafi'i waktu datang ke Malaysia itu. Saya tanya, Syekh, apa pandangan kamu tentang rad dan Baitul Mal? Saya tanya, rad dan Baitul Mal. Maka jawab dia, rad ahsan. Dia kata, rad ahsan. Saya pun jawab, dia kata, kat Malaysia tak. Wakil kat Malaysia, Baitul Mal diguna kepada Baitul Mal. Sebab apa? Maslahat dia besar. Bahkan dia jawab pula, mana boleh bagi pada Baitul Mal? Baitul Mal tidak tersusun, dia kata. Sebab dia guna pandangan mazhab dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Kalau kita baca kan, dalam bab ni, pengarang kitab Fiqh Al-Manhaji sebut, Baitul Mal tidak akan tersusun sehinggalah turunnya Nabi Isa. Hakikat penulisan kitab tersebut, hakikatnya berlaku di Syam. Syam sana tu, memanglah pengurusan dia berat nanang lah. Orang kata berat nanang. Tapi pengurusan kita kat Malaysia, sangat-sangat baik dan mereka telah menggunakan dengan terbaiknya, maka tak salah untuk diberikan kepada Baitul Mal baki tersebut. Cumanya, hukumnya tetap berjalan. Pelaksanaannya tidak dibuat di Malaysia. Tapi kalau orang jumpa saya, contohnya duit ada 10 riyal ataupun 100 riyal. Dia kata, waris hanya saya seorang, anak perempuan. 1/2, RM50.
Adakah saya akan suruh RM50 pergi ke Baitul Mal? Saya akan bagi pandangan juga, tak payah pergi Baitul Mal tak. Letih nak pergi sewa kereta ini, ambil 50 supaya rat kepada kita. Tapi kalau duit tu 100 juta, 1 juta, 100 ribu, memang kita sarankan baki kena hantar ke Baitul Mal. Tempat itu untuk maslahat ammah, maslahat umum, digunakan kepada masyarakat yang lain. Okey. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, habislah tentang anak-anak perempuan.